sosial negara, bersukan, kita tengok atlet kita. Kan? Jadi kita akan rasa berbangga. Oh, dia pernah belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil 'aziz. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Yang dihormati juru acara kita pada pagi ini dalam program Nuzulul Quran, ceramah Nuzul Al-Quran 1445 Hijriah, yang berusaha Encik Sabaruddin bin Osman, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Iskandar Shah, seluruh pentadbir SMK Iskandar Shah, barisan guru-guru, tuan-tuan, perempuan serta tidak ketinggalan anak-anak pelajar, lelaki, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Dah sedia ke nak tengok ceramah ni? Tadi dah dapat banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kita lah oleh pengetua kita. Ingat ke tak? Baik, pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama berkongsikanlah, saya yang diberi amanah dan tanggungjawab nak buat sharing lah perkara yang berkaitan dengan Nuzulul Quran. Cikgu, di sekolah ni ada aliran bahasa Arab, ada aliran Arab, ada belajar bahasa Arab. Option ke tak ada kak? Rancangan khas ada AA. Oh, tak ada kan? Baik, kalau ada tu dia jadi sasaran kita lah nanti. Baik, bila mana kita berbicara tentang Nuzulul Quran. Apa maksud Nuzul Quran? Penurunan Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini, sehingga kita hari ini merasai kedatangan Ramadan tu dengan sesuatu yang agak luar biasa. Betul tidak? Kita rasa luar biasa Ramadan sebab tak makan tak minum ke semata-mata? Berapa ramai hari ni ada di luar sana, mereka terpaksa tidak makan dan tak minum. Agak-agak di mana tempatnya? Palestin. Main depan betul ke sana ya. Tak apa, oleh kerana itu kita bagi semangat Palestin nanti. Tak payah jauh. Di Hospital Cakap Mentang pun ada. Mereka akan ada rutin di situ. Kena puasa. Kerana prosedur. Bukan sebab mereka ini semata-mata berpuasa, tetapi disuruh puasa disebabkan prosedur kesihatan. Tak sampai yang sakit, orang yang sihat pun hari ini buat juga aktiviti dan program puasakan diri dia. Program loss weight. Apa dia? Nak kurus badan. Akhirnya mereka buat fasting, intermittent fasting. Mereka buat aktiviti-aktiviti puasa.
Walaupun di situ boleh hanya minum air putih. Atau orang kita panggil ni, orang ni air mati. Ha? Tetapi puasa ini adalah sesuatu yang pastinya ada tujuan. Tetapi bila disyariatkan di dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan, ia adalah dalam bentuk ta'abbudi. Apa dia? Ta'abbudi. Perhambaan diri kepada Allah. Sehingga suka atau tak suka, bila dah sampai balik, siapa yang tak balik lagi jangan tangan. Kalau tak balik lagi boleh pergi minum air. Ni semua student ni. Darjah tingkat 1 sampai tingkat 6 Haddul balik, had balik umur dia 15 tahun. Laki ataupun perempuan. Tak keluar apa-apa tanda sekalipun, 15 tahun dia dah sampai umur. Maka diwajibkan atas dia melakukan ibadat puasa. Ibadat puasa tu apa? Tak makan, tak minum. Itu yang kita faham tu. Tetapi yang dikenaki puasa dalam bulan Ramadan, al-imsak anil mufattarat. Kita menahan diri daripada mengambil perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada makan, minum, tembakau dan sebagainya. Perkara yang batal puasa bukan sekadar makan, minum. Apa yang agak-agak boleh membatalkan puasa? Makan, minum, lain mana tu? Ha? Kamu tujuan sungai Perak boleh batal. Tujuan sungai Perak asalnya punca panas kononnya kan. Tujuan masuk air dekat rongga. Itu juga boleh batal, tak makan pun. Masuk ruang rongga terbuka, maka itu juga boleh membatalkan. Korang dah berkabur, jangan masuk rongga-rongga terbuka ni, bahaya. Kejap-kejap ini jugalah dia nak ngorek telinga pergi dalam. Korek sikit-sikit tak apa. Dia pergi Shopee, dia tengok orang beli korek telinga pakai mesin tu, masuk ke dalam. Maka dia sudah sampai ke dia panggil had batin. Bagi rongga yang terbuka, batal puasa. Korek-korek sikit tak apa, sekadar masuk jari. Dia pakai dalam tu. Ha? Bahkan hari ni kita buat perkara-perkara yang mungkin kita tak perasan. Yang ada di dalam mulut kita pun. Ha? Orang sinus, orang sesama, orang batuk, kahak. Dah tak ada benda nak minum, ramak, dia tarik daripada bawah. Tarik, kumpul, telan balik. Itu juga boleh batal. Maka hari ini, bulan puasa dan bulan Ramadan, bila mana kita diperintahkan puasa, kita hari ini, nombor 1, menahan diri daripada perkara yang boleh batalkan puasa kita. Bukan hanya makan dan minum. So, key point dia, kita nak sebut, bulan puasa ni kita kena tahan diri. Okay, tahan diri. So, ini adalah perkara rutin yang dijadualkan oleh Allah bila masuk bulan Ramadan. Okay, masuk bulan Ramadan. Tetapi yang paling besar, sehingga dirakamkan dalam Al-Quran ini, di antara bulan yang dinostalgiakan oleh Allah dalam surah yang terbanyak. Surah yang paling banyak dalam Quran, surah apa ya? Siapa boleh jawab? Paling banyak di bilangan ayatnya. Surah yang paling banyak bilangan ayatnya. Surah apa? Al-Baqarah, bagus. Al-Baqarah. Kalau dia dipahami dengan ayat terbanyak, berarti dia ada petunjuk-petunjuk yang banyak. Dia ada satu isyarat-isyarat penting yang nak dikemukakan Allah secara maksimum.
Kalau kita ambil struktur analoginya bangunan lah. Bangunan ni apabila dia paling tinggi, di Malaysia ni bangunan apa paling tinggi? Ha? KLCC ke sekarang? Terbaru ni apa? Ha? TRX. Betul? Itu yang paling tinggi. Kalau di global, di peringkat dunia, bangunan apa paling tinggi? Burj Khalifa. Burj Khalifa. Di mana? Dubai. So, bila dia bangunan paling tinggi, apa yang kita faham? Dia akan diberikan penumpuan sebab dia paling tinggi. Al-Quran yang paling banyak surah ayat apa? Al-Baqarah. Kerana dia ada mention banyak kali sehingga kita pun sedar dia antara yang paling banyak. Kalau dia sedang-sedang, kalau kita tanya surah apa yang average dia 80 ayat? Tahu tak? Jenuh kita 80 ayat. Siapa sekarang ni dia sampai dia tadarus atau dia membaca Quran juzuk yang ke 16, 17, 18, dia akan jumpa sebilangan ayat 80 ke 90 ayat. Tapi kalau kita katakan ayat yang paling banyak ialah surah Al-Baqarah. Artinya dia paling tinggi. Tahu atau tidak, di antara ayat terbanyak di dalam surah Al-Baqarah itu antaranya ialah ayat yang berkisarkan tentang Ramadan. Berarti hari ini Ramadan itu diduduk dalam sesuatu yang kita boleh fokus dan nampak dia. Di dalam surah Al-Baqarah. Itu satu keajaiban di sebalik penyusunan hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Ayat yang paling pendek pula ayat apa? Ha? Ayat yang paling pendek ayat apa? An-Nas. Ha. Kerja rumah, cari sendiri. Ha? Yang penting 3 ayat saja. Sebagian wala kaum suka baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu berapa ayat? 4 ayat. Ada lagi pendek pada itu. Okey? Baik, tak apa. Yang kedua, apabila kita berbicara tentang Ramadan, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran. Kerana itu dimention dalam surah yang terbanyak ayatnya di dalam Quran. Yang kedua, harus kita faham melalui ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Apa tujuan Quran ini diberikan kepada kita? Siapa dia hari ini bila berjalan travel mana-mana dia buka maps, angkat tangan. Rajin buka maps. Kau ada tak berjalan ni motor dia buka maps, pergi kampung pun tak tahu buka maps, pergi rumah kawan buka maps, share location. Pasal mana angkat tangan? Nak tengok kekerapan guna maps. Oh, masih tak function sangatlah. Jangan guna maps tu. Waze ke jangan guna okey, baik. Turun. Tapi sampai masa dan waktu ketikanya, siapa yang hari ni dia tengok mak, ayah, abang dia guna maps tu bila dia travel. Siapa pernah tengok? Rajin guna ha. Kalau tak tahu mana-mana tempat dia akan buka maps, Waze. Apa lagi orang guna? Ha, Google Map. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk bagi direction nak sampai tu, betul tidak? Tambahan pula bila first time. Contohlah ustaz bagi tahu kepada Koma hari ni, pergilah Ipoh. Pergi mana? Pergi ke Bulatan Meru Raya. Siapa nak sampai? Siapa belum sampai? Okay, belum sampai. Macam mana cara nak paling senang sampai? Hari ni boleh nampak dah nak datang ke situ. Dan apabila kita pergi, kita boleh agak-agak sampai, tak ada masalah. Macam mana solusi dia? Buka maps. Kalau tak sampai lagi pun, dah buka peta dalam Google. Oh, jalan dia nak highway ni, oh simpang Pulai naik ni. Okey, sampai dah. Nampak tak? Ini dekat rumah mak saudara aku, ini dekat rumah kawan aku. Ini kampung aku. So, hari ni, siapa kat sekolah ni, ada tak dia punya petunjuk strategi papan tanda, ada tak?
Ada papan tanda tak? Ada tak? Kalau tak ada papan tanda, kita ada label. Bilik guru. Tadi jumpa saya sebelum sampai tadi, saya jumpa makmal biologi. Right. Kemudian setiap tempat parking ke sini, dia ada beberapa petunjuk-petunjuk. So, apa yang jelas bagi saya boleh proses maklumat saya untuk dapat input apa yang ada kat sekolah ni. Melalui apa? Papan tanda. Plan yang ada tersedia di sekolah. Hari ni bila kita sebut petunjuk hudan linnas, perkara itu ada di dalam Quran. Petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Hampir semua urusan hidup kita ada di dalam kehidupan kita ni. Ada petunjuknya apa yang ternyata di dalam Al-Quran. Pernahlah ada satu kisah terdahulu. Seorang anak murid ni belajar dengan seorang guru. Tok guru dia belajar ajar macam ni lah. Dia kata kat anak murid dia, kita hari ni jangan satu hari pun tinggal Al-Quran, dia kata. Jangan tinggal. Artinya membacanya jangan tinggal. Okey, saja tanya, general, umum, untuk input dan maklumat. Siapa hari ni paginya dia telah mulakan dengan bacaan Al-Quran? Angkat tangan. SMK Iskandar Shah, so kita buat boleh nampak lah value dia. Hari ni dia dah starting membaca apa-apa ayat dalam surah Fatihah kecuali dalam semayang. Dalam semayang mungkin ramai lah kan. Siapa yang dia dah mula bacaan Al-Qurannya selepas subuh tadi sebelum sampai sekolah? Angkat tangan. Bagi ustazah, bagi cikgu tengok. Angkat tangan. Cikgu saya yakin baca dah lah. Walaupun tak bila baca, wallah alam lah kan. Tapi kita try guru dulu. Dah try anak murid dulu. Siapa yang dah baca angkat tangan? Bagus. Lagi. Angkat tegak. Sehingga sebelum saya tanya ni, dia dah baca. Angkat tegak sikit, semangat sikit. Angkat tegak. Siapa kamu tolong angkat orang tu orang? Dia tak baca, kamu suruh dia angkat juga. Okay, jatuh tangan. Walaupun sebilangan kecil. Tapi, boleh tak lepas ni, sajalah kita apply benda-benda ni tak dapat daripada Tok Guru Ustaz jugalah. Boleh tak bermula daripada Ramadan ini, bila mana kita dah faham bahawa Al-Quran ini dia ada kesan yang sangat berkesan dalam diri kita. Dia ada kesan yang amat kuat dalam diri kita. Tadi kan, kita punya pengetua bicara tentang psikologi. Nabi SAW pernah juga diuji dengan sesuatu yang memberi tekanan jiwa dia. Tekanan jiwa. Nabi pernah ada satu period waktu tak turun Quran dalam tempoh 3 bulan kata setengah riwayat. Setengah kata 6 bulan tak turun riwayat. Tak turun Al-Quran. Wahyu tak turun. Sehingga Nabi ketika itu disifatkan oleh Al-Quran ketika itu Qala. Nabi dalam keadaan yang sangat stres. Orang kata dia macam menyendiri seorang-seorang. Itu. Hari ni dia ada penyakit-penyakit stres umpama itu. Dia tak nak campur dengan orang. Nabi juga pernah lalui fasa itu. Akhirnya, selepas mana ayat turun untuk memberikan motivasi kepada Nabi. Surah apa? Wadduha. Apa maksud duha? Demi waktu duha. Wallaili idza saja. Demi malam yang gelap. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sesekali Allah membiarkan kamu dalam keadaan gelisah, stres yang tidak berkesudahan. Kamu tak akan sesekali ditinggalkan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, oleh Tuhan kamu. Sehinggalah sampai ayat itu baru Nabi dapat kelegaan yang maksimum. Sehinggalah di situ bila ayat itu turun, bukan nak cerita turun tu terus elok dah. Dalam tu ada perintah yang ada isyarat penting yang perlu dipikul. Dalam wadduha tersebut ada beberapa perintah yang Nabi kena laksanakan
untuk Nabi bertugas sebagai pendakwah pada ketika itu. Allah sebut kepada Nabi, alam yajidka yatiman fa'awa. Kamu tak mendapati ke bagaimana kamu ketika jadi anak yatim, Allah lindung kamu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kamu tak dapati lagi ke saat kamu ketika itu hampir disesatkan, hampir disusahkan Allah Ta'ala, maka Allah datangkan petunjuk dan jelas untuk kamu bawa diri. Ada hala tuju. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu tak dapati lagi ketika mana kamu susah, Allah datangkan kurniaan pada kamu. Oleh kerana itu Allah sebut, fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun di situ tugas kamu, kata Allah, bila mana jumpa anak yatim, jangan kamu keras akan mereka, jangan kamu bertindak keras akan mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau orang meminta-minta, jangan ketepikan dia tu saja. Dengar dulu, tengok apa yang dia kehendaki. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah beri, maka kamu berbicaralah tentang apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas bagaimana Nabi juga akhirnya termotivasi bila mana ayat diturunkan kepadanya, dan dia boleh buat apa preparation untuk dia siapkan diri sebagai pendakwah. Di surah ini, tips dia yang pertama yang boleh saya berikan, siapa yang rasa stres, antara kaedah terbaik ialah melalui suluhan wahyu, yakni membaca Al-Quran. Maka boleh tak amalkan 2 ayat atau 2 surah ni sebelum pergi sekolah, bagi guru, bagi anak-anak, guru pun sebelum pergi sekolah untuk mengajar dan sebagainya, jangan tinggal antara ayat yang dipraktiskan oleh para ulama, termasuk yang masyhur yang disebut oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang tokoh ulama daripada Mesir. Dia kata kalau dapat setiap hari, kamu jangan tinggallah suratul Waqi'ah. Kerana antara jaminan yang tercatat dalam Waqi'ah itu, kamu tidak akan dapat kepapaan sepanjang hayat kamu. Kamu tak akan dapat kepapaan, artinya kesusahan, kesulitan. Pelajar yang nak mengaji, antara yang susahnya nak faham perkataan pelajaran. Susah betul tak? Certain pelajaran mungkin, siapa yang mungkin dia susah nak faham bahasa Inggeris mungkin. Tak minat matematik, tak minat apa-apa certain subjek. Mudah-mudahan dengan keberkatan ayat dalam surah-surah Quran, tiba-tiba dia rasa minat. Dia rasa minat. Just sharing saya masa zaman belajar dulu, saya sekolah agama. Maka bila sekolah agama ni, sekolah pula sekolah swasta, bukanlah sekolah biasa yang ni, tapi adalah aliran perdana ni. Antara yang menjadi stigma orang-orang ngaji agama ni, kemana ni tak suka beberapa subjek, antaranya matematik. Antara lain juga bahasa Inggeris. Tapi bila guru-guru kita mempraktik dan mengajar kepada kita, dia kata, kamu tak boleh tinggal lah walaupun pelajaran yang kamu tak suka. Kerana benda ni akan tercatat dalam kamu sijil kamu nanti. Kau tak lulus, gagal terus, hilang daripada subjek ni. Belajar penat lah. Maka dia kata, belajarlah dulu. Tanam minat dan sebagainya. Kau nak tahu, sejak bila datang rasa nak belajar minat tu? Pada usia tingkat 5. Tingkat 5 baru betul nak mengaji. Matematik. Bahasa Inggeris tu lebih lagi lah. Matematik tu sendiri contohnya. Akhirnya oleh kerana nakkan SPM tu, dan kita pun sendiri nampak dia punya kepentingan belajar tu, belajarlah kita, bagi fokus lebih sikit. Guna motivate datang daripada luar, cikgu bagi dorongan, cikgu buat kelas tuition, kita sendiri pun buat latihan sikit-sikit, sharing, cari kawan-kawan belajar, buat study group, nak belajar seorang-seorang memang kosong banyak lagi daripada itu. Alhamdulillah. Resultnya walaupun tak dapat, orang sekarang ni taklah A plus dan sebagainya, tapi bolehlah. Bukan juga teruk sampai kredit sekat 6 macam zaman saya dulu. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So matematik kita dapat 3. Kalau hari ni apa? A tolak kan?
Dapat 3, okey tu. Daripada tak minat tu, tiba-tiba dapat. Masa kita 3 lah masa tu, 3B. Fikir-fikir balik, oh okey juga. Walaupun taklah cerdik sangat. Tetapi, paling kurang, kita dapat. Bila tengok-tengok balik, tahu tak bagaimanalah. Fikir-fikir, kenapa aku boleh dapat skor? Sebab datang daripada sokongan dan motivasi yang kuat. Hari ini satu sumber motivasi yang tak perlu kita kutip daripada cikgu, tak perlu kita kutip daripada mana-mana tempat, adalah dengan kita hari ini mempraktis dan berdamping dengan Al-Quran. Boleh tidak? Siapa hari ini, sepanjang Ramadan ini, hari ini hari ke berapa puasa? 17? 18. Sampai ini dia dah sampai 18 juzuk dia membaca. Kat tangan. Okey, 17 juzuk dia dah baca. Kat tangan. Banyak resolusi yang kita kena create nanti selepas habis ceramah ni. Iskandar Shah nak move forward ke depan. Okey. Kena membudayakan Al-Quran. Baru ni saya baca dalam satu petikan akhbar, pengurus Simara Malaysia, Datuk Ashraf Rajidi, dia mengetengahkan sendiri di samping pelajaran-pelajaran ataupun pelajar-pelajar MARA, asalnya dia punya standard pelajaran MARA ni, dia ada namanya MRSM Ulul Albab, yang boleh ada pelajaran Al-Quran dalamnya, penghafazan Al-Quran ketika mana dalam dia punya pembelajaran. Dia bermula daripada 20-24, tak salah saya lah. Semua MRSM akan diberikan suntikan Al-Quran. Paling kurang, dia akan praktis hafal 5 juzuk. Semua student MRSM. Tapi saya rasa Iskandar Shah ni pun bukan jalan-jalan sekolah. So, nak sebut, boleh nanti move forward ke depan. Untuk hari ni, digunakan ruang-ruang yang ada supaya kita tidak mengkesampingkan Al-Quran. Contohlah, paling kurang orang habis Iskandar Shah semua sudah khatam juzuk 30. Tahu juzuk 30? Amma yatasaalun sampai An-Nas. Ataupun semua budak Iskandar Shah keluar sudah khatam surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Maka hari ini nanti Iskandar Shah dikenali dengan student-student dia adalah student Rahman dan student Waqi'ah. Ayat-ayat penting. Saya ingat masa saya study dulu di luar, kita ada berdamping dengan medicine budak-budak medik, perubatan. Jadi budak perubatan ni dulu, saya mengaji di Al-Azhar Mesir. Ada pelajar Universiti Al-Azhar juga dalam bidang perubatan. Budak di kalangan pelajar-pelajar perubatan ni dulu, mereka juga didedahkan dengan Al-Quran 30 juzuk. Tapi zaman demi zaman, Al-Azhar cuba untuk pertimbangkan dengan perkembangan dan juga dengan keadaan student itu sendiri, yang mungkin dah makin ada kesukaran nak hafal secara total kerana silibus mereka yang agak kompleks. Akhirnya mereka letakkan prasyarat hafal saja juzuk-juzuk tertentu. Akhirnya student ni datang macam mana pun, bila dia datang melalui Al-Azhar, ambil bidang perubatan, dia wajib juga hafal Quran. Di mana kita ada 114 surah, untuk dia lebih, untuk dia pergi dapatkan syarat minimum kelulusan, dia mesti hafal. Daripada 114 surah, dia hafal satu komplit surah yang ada. Akhirnya, student-student medik ni, dia ambil hafalan-hafalan surah di dalam juzuk 30 tu. Automatik satu surah full dia hafal. Akhirnya, apa yang menjadikan mereka ni lain pada lain, bila mana mereka menghafal Quran, walaupun pada juzuk-juzuk yang kecil ataupun surah-surah yang kecil, bila mereka berada di hospital-hospital lain, saya nampak mereka ni walaupun belajar dalam bidang medicine, belajar dalam bidang medik, akhirnya sekarang mereka antara yang mempelopor satu program yang ada di dalam KKM, iaitu program Hospital Mesra Ibadah. Mereka belajar medik. Bahasa study mereka sains tulen, fizik, kimia, biologi. Tapi bila dah masuk ke medan mereka, KKM punya institusi, hospital, doktor gigi,
Farmasi tak payah cari ustaz. Bila nak pimpin Al-Quran, nak pimpin baca tadarus, panggil doktor-doktor ni je. Saya ada beberapa junior doktor dan juga senior doktor yang ada di sekitar Perak Tengah ni. Alhamdulillah. Mereka tempatkan diri di hospital Cakap Melintang. Mereka tempatkan diri di hospital klinik pergigian, klinik kesihatan. Tapi kalau kita selusuri mereka, Quran mereka lagi banyak daripada kita. Doktor kerja di pejabat kesihatan daerah, tapi semayang Zuhur mereka antara yang paling awal semayang. Semayang jemaah. Arti saya nak sebut, poin kedua, hafal Quran, berdamping dengan Quran, walaupun penghafal tegar surah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi bila praktis, setiap hari dibaca sebagai rutin kerana dia perlu diulang-ulang. Kerana syarat hafal dia kena ingat. Kalau tak ingat, berdosa. Okey? Jadi sebab tu disuruh hafal. Hafallah mana ayat yang ingat. Ada yang minat baca surah Al-Mulk sebelum tidur kan? Betul tak? Saya cabar, kita baca 40 hari berturut-turut tanpa henti. Baca je. Pastinya lepas tu nanti bila kita tidur, kita ada boleh imagine ayat tu. Boleh imagine ayat tu. Bila boleh imagine ayat tu, kita akan terhafal tanpa sengaja. So, dekat situ sebenarnya dia merangsang otak kita dan memudahkan sistem pembelajaran kita pada semua subjek-subjek yang lain. Bila mana kita telah pun mempraktiskan penggunaan akal, screening kita. Saya bagi lagi antara perkara yang benar berlaku. Kawan saya tak belajar sistem pendidikan biasa. Tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Kami jumpa di sekolah saya terdahulu. Masa saya belajar di sekolah Terung, Batu Lapan Terung dulu. Usia dia 20, usia dia umur 20 tahun baru pergi ambil SPM. Sebab dia nak belajar luar negara. Akhirnya pada usia 20 tahun dia pergi daftar untuk ambil SPM sebagai calon persendirian. Tak pernah belajar apa itu geografi. Tak pernah belajar apa itu lain-lain subjek. Akhirnya dia masuk, dia attach sebagai calon peperiksaan. Akhirnya dia ikuti kelas-kelas tambahan dan sebagainya. Kita belajar daripada standard arus perdana pelajaran 1 sampai 5. Kelas ikut hari. Dia pun belajar macam biasa, ikut kelas dan sebagainya. Tahu tak result SPM dia dapat berapa? Kita 3, 4A tu biasalah kan. Dia boleh dapat 6A, okey? Dia boleh dapat 6A. Kita pun tanya macam mana kamu belajar ni? Kita 5-6 tahun. Dia kata macam mana? Saya kata macam mana kamu apply baca sejarah? Kami macam-macam buat teknik menjawab. Dia kata apa? Masuk bab 1, dia pergi tengok tajuk apa sejarah, dia hafal. Bab 2, hafal. Bila hafal, dia pun imagine. Lepas tu dia sembang dengan orang. Dia hafal, dia bawa. Dia hafal, dia imagine. Akhirnya rupanya apa yang dia imaginekan itu bila periksa, dia practice sikit and then dia attach dengan mana-mana hospital, mana-mana cikgu, macam mana cara menjawab, dia deliver sikit, akhirnya dia lulus. Bukan sekadar lulus, boleh A. Jadi benda ni kita bagi jaminan siapa yang biasa latih otaknya dengan pembelajaran Quran, maka kat situ tiada satu usaha yang boleh membawa kepada kita kepapaan, kesusahan serta kesulitan. So boleh atau tidak? Balik ni, siapa yang belum lagi boleh membaca Quran, sebagai satu tindakan pertama, dia kena belajar Quran. Boleh atau tidak? Dia kena belajar. Bayangkan Quran ni punya lebih dia. Kalau tak reti, baru nak belajar, merangkak-rangkak. Setiap kita merangkak menyebut Quran tu, setiap huruf tu diberikan pahala. Orang baca biasa, lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lancar kan? Okey, ada satu orang yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah.
Qul huwallahu ahad. Berapa kali ulang ayat tu? Banyak kan? Percayalah, orang yang baru mengajar bitahqiq secara perlahan. Perlahan itu diganjarkan mengikut kadar ayat yang dia baca. Merangkak, lagi itulah dia banyak pahala dia dapat. Lagi merangkak, lagi banyak dia memperbetulkan betul apa sebutan-sebutan itu, maka pahala yang dia akan dapat adalah sebanyak mana yang disebut. Nampak tak kelebihannya? Di sisi Allah, perspektif orang yang baru mula membaca atau orang yang baru memulakan sesuatu pembacaan, bukanlah nilainya duduk di bawah. Hari ini kalau kita standard akademik, sistem pendidikan kita, kalau mungkinlah kita hari ini tercicir sikit ke belakang, so kita bukan top kelas, betul? Kita akan duduk second, third class. Tapi kalau di sisi Quran, kalau kamu boleh ketengahkan bacaan yang banyak, walaupun kamu merangkak, pahalanya banyak. Pahalanya lebih banyak. Nampak tak itu? Datang daripada mana tu? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. So nombor satu, yang tak reti, belajar dulu. Boleh atau tidak? Boleh tidak? Yang dah boleh baca, maksimumkan pembacaan supaya kita jadi regular, seronok, jadi biasa. Ingat satu pepatah Arab sebut, kama takarrara takarrara. Sesuatu yang kita ulang-ulang, maka dia akan melekat. Praktis dia, siapa hari ni tak ingat surah Fatihah, jatuh tangan. Praktis dia, siapa yang tak ingat surah Fatihah, jatuh tangan. Oh, kamu tak clear dengar arahan dia. Siapa tak ingat surah Fatihah, jatuh tangan. Oh, betul-betul puasa ni. Betul-betul puasa macam ragam ni. Kat tangan. Lagi soalan. Siapa tak ingat Fatihah, jatuh tangan? Oh, ramai juga tak ingat ni ya. Oh, kena bagi fokus sikit ni. Jatuh. Saya okey. Apa tu? 5 soalan kuis. Oh, saya bagi. Alright. Ada hadiah ke? Alright, okey. Saya tak dimaklumkan awal. Okey, no problem. Sepanjang lebih kurang 10-15 minit sebelum saya akhir, lebih kurang 20 minit sebelum saya berakhir, kita akan bagi soalan kuis sikit lah. Okey, soalan kuis sikit. Baik. Okey. Saya nak praktis bila mana surah Fatihah kita tadi itu dibaca setiap hari, betul? Betul tidak? Sembahyang subuh tadi berapa kali Fatihah kita baca? 2 kali. Nanti sembahyang zuhur kita akan baca berapa kali? Asar kita baca berapa kali? Isyak 3 pada. Kemudian Maghrib, Isyak. So total berapa? 2 4 6. 6 4 10. 10 3 13 4 17. Sehari kita diajar secara rutin untuk membaca Fatihah secara berulang-ulang. Kalau kita baca komik, benda yang sama kita baca hari-hari, jemu lah. Jemu, surat khabar pun jemu. Headline ke atas tu baca. SMK Iskandar Shah marah kehadapan dengan program pendidikan bla 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 bla. Zuhur baca lagi, petang baca lagi, malam baca lagi. Wow, utara mana pun ceritanya kalau baca banyak kali lebur. Kita jemu. Fatihah pernah jemu tak? Pernah terlintas bila baca? Dah baca Fatihah lagi. Pernah jemu tak? Okey, of course lah kita kata, takkan nak jemu Ustaz, benda wajib. Benda wajib kot. Macam kami datang sekolah kena nyanyi lagu negaraku lah. Kalau kami tak nak nyanyi itu, semalam kan dah nyanyi. Minggu lepas kan dah nyanyi. Okey, right. Tak apa. So, kalau kamu faham pendekatan di situ, bahawa di dalam pensyariatan kita, ada sesuatu sistem yang melekat dalam hidup kita, iaitu perkara yang menjadi kelaziman, rutin. Bila dia jadi rutin, maka kita akan
jadikan dia satu normalize, benda yang menjadi keadaan kebiasaan bagi kita. Bila kebiasaan pada kita, maka dia akan melekat dalam diri kita. Bila sekadar melekat, okey, saya nak sebut, kenapa Fatihah tu akhirnya nak bagi melekat dalam diri kita? Kerana Al-Fatihah adalah disebut sebagai Ummul Kitab. Apa dia? Ummul Kitab. Yang kedua, Ummul Furqan. Yang ketiga apa dia? Apa lagi? Al-Fatihah, namanya yang lain. Yang pertama Ummul Kitab, Ummul Furqan. Ketiga dia panggil Sab'ul Masani. Apa dia? 7 ayat yang diulang-ulang. Okey, sebut sekali lagi. Al-Fatihah nama lain adalah Ummul Quran, betul? Ummul Kitab. Ketiga, Sab'ul Masani. Ummul Quran, ibu segala intipati ayat Quran yang ada. Semua dalam tu. So kalau kita baca hari-hari pun, dia telah mewakili perspektif ayat-ayat yang lain yang kita tak ada baca. Ummul Kitab, ibu segala kitab, duduknya di hadapan. Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang sehingga menjadi kelaziman kepada kita. Okey? So, soalan kuis yang pertama. Siapa volunteer angkat? Berdiri, terus berdiri. Terus berdiri. Kita ada 5 soalan. Alright, bangun terus. Volunteer. Kita nak tengok proaktif SMK Iskandar Shah. Soalan tak bagi lagi, tapi bangunlah. Lantaklah, yang penting bangun ni. Bangun. Volunteer. Selalu orang tanya, bagi soalan, dan baru jawab kan. So kita ubah sikit. Sebab kita nak tengok, nak nilai. Yelah, saya orang luar nak tengok, oh macam mana student-student sini. Berani tak? Okay, bangun. Alright. Bagus, tepuk tangan. Abang Pink, Pinky. Kongsi ke bang? Kongsi. Bagus ya? Ini bawa contoh, teladan. Alright. Walaupun dia pakai warna pink. Okay. Abang, sebutkan 3 nama Al-Quran. 3 nama Fatihah yang lain. 1. Baik. Sab'ul Masani, bagus. Okey. Datang, bang. Siapa nama bang? Hafiz. Afiq. Silakan Afiq. Oh, right. Mari sini. Dah kita izin ni. Boleh. Dia raya ke apa? Ini dipanggil Raya Nuzul Quran. Alright. Tahniah. Mani, baik. Budak KA belum bagi tahu dah jauh jawapan lah. So, saya nak sebut berhubung dengan Fatihah. Untuk bisa cikgu kata saya ke sini ya. Sini macam menyorok sangatlah rupanya. Okey. Baik. Apa yang saya boleh sebut hari ini, Fatihah tu dia mengajarkan kita satu elemen yang boleh kita terapkan hari ini. Bukan sekadar kita nak baca Fatihah. Hari ini kalau dalam instrumen ilmu, bacalah berulang-ulang. Kalau tak percaya ada satu kitab yang dinamakan Kaifa Nahfidul Quran. Bagaimana menghafaz Quran. Okey, praktis dia macam mana, balik ni boleh apply. Surah yang kita tak hafal apa-apa, buat macam ni kaedah dia. Yang pertama, kita ambil mana-mana surah, digabungkan 3 hingga 5 ayat. Tengok kemampuan bacaan kita lancar atau tidak. Okey, kita ambil paling minimum 3 ayat. Contoh ayat apa? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. 3 ayat. Baca sebanyak 5 kali dengan keadaan tengok. Baca 3 kali. Amma yatasaalun. Jangan pergi mana-mana, fokus 3 je. 3 kali baca. 5 kali baca 3 ayat tersebut. Okey, dah selesai. Kemudian 5 lagi kali bacaan, sambil baca sambil tengok lain. Sambil baca sambil tengok lain. Jangan straight forward terus. Baca tapi sambil-sambil tengok.
Kali ketiga, 5 kali bacaan seterusnya adalah dengan cara menutup. Tutup, totally tak payah tengok. Just ulang, repeat je perkara tersebut untuk 3 ayat berikutnya. Boleh praktis benda tu? Ini satu metod pelajaran. So, kalau saya sebut 5, berarti orang tu memang pada kadar penghafalan yang normal. 5 kali baca tengok, 5 kali baca tengok sambil-sambil, 5 kali boleh imagine dah apa yang kita baca. Boleh tidak? So boleh apply dengan semua subjek yang melibatkan hafalan lah. Matematik je tak hafal. Tengok sekali, lepas tu atas bawah tengok, and then baru tinggalkan hafalan tersebut. Okay? Artinya tak payah tengok. Ulang dan repeat pada apa-apa ayat yang ada. Kalau ayat-ayat panjang, surah-surah atas, satu ayat pun dah cukup buat benda yang sama. Dan yang penting, macam mana nak dia terus melekat. Okay, macam mana dia nak terus melekat adalah pada ayat yang kita baca tadi, apabila dah ingat dengan tengok, dengan tidak melihat 5 kali, kita ulang sebanyak 40 kali. InsyaAllah terus lekat. Bahkan lama lekat. So itu numbering. Nombor-nombor yang perlu kita ingat dan tips-tips yang ada sempena Ramadan ini. Okey? Boleh tidak? Ingat dah caranya? Okey? Baik. Okey. So, antara perkara yang saya nak tekankan adalah bagaimana kita hari ini dalam belajar, pastikan kita repeat, ulang dan ulang. Itu saja. Bila-bila buat ulang ni, dia akan melekat, dia akan kekal dan dia akan ingat. Lepas tu mungkin cikgu-cikgu suruh buat latihan, latih. Kerana itu prinsip yang dibuat oleh ahli sukan. Tentu kita tengok Usain Bolt. Siapa dia Usain Bolt? Pelari pecut. Dia kalau dalam pentas pertandingan, track 100 meter kalau dia buat tu, dia lari bawah 9.57 saat saja. 9 saat ni sambil-sambil je. Tapi untuk hasilkan 9.57 tu, dia training lebih daripada 9 tahun. Kalau kira nak lari setakat 9 saat, 10 saat, boleh je esok nak berlari, hari ni buatlah. Tapi nilai dia untuk dapat best result adalah dengan cara dia melaksanakan ujian ketahanan. Tengok dia punya skill. Dia ikat tayar dekat kaki, dia lari dekat laut dan sebagainya. Wow. Lari dekat pasir dan sebagainya. Maka hari ini cerminan untuk kita dapatkan result yang gempak, sesuatu yang hebat, adalah mesti repeat, ulang, latih dan sebagainya. Okey, sebab itu apabila kita berbicara tentang Quran, balik soal Quran ini peranannya sebagai huda. Apa dia? Hudan linnas. Apa maksud hudan linnas? Petunjuk manusia. Baik, Quran juga tak terhad kepada petunjuk, okey? Diturunkan Quran juga kepada manusia, wa bayyinatin minal huda. Okey, ingat yang pertama, tujuan Quran diberi pada kita huda, petunjuk. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Wa bayyinat iaitu dipanggil ad-dalail ataupun dipanggil sebagai bukti. Quran ini juga saya sebut apa yang terhasil daripada pendapat Al-Imam Al-Qurtubi, seorang pentafsir, sebut Quran ini juga menzuhirkan bukti. Bukti ni hari ni sebab Quran turun ketika masyarakat Arab Jahiliyah, okey? Semua jenis tentang Nabi habis-habis ni. Dia orang kata apa? Kalau Rasul Muhammad SAW nak ikut kami, apa yang kami nak ikut cakap dia, apa yang dia ungkapkan itu tolong datangkan bukti. Jadi Quran ni juga datang sebagai bukti untuk memperkukuhkan panduan kita tadi. Kalau Nabi Ibrahim dulu, dia buat bukti dalam bentuk mukjizat dia beri padanya. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim apa mukjizat dia?
tak terbakar dalam api. Api ni panas ke sejuk? Panas. Bahkan antara hukum adatnya, api itu akan membakar. Tetapi dia tidak dibakar oleh api. Tak dibakar oleh api. Maka ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kau pernah dengar tak? Batu boleh keluar pada batu tu entah. Itu mukjizat Nabi apa? Okey. Saya jadikan ni sebagai soalan kuis saya. Antara rantaian mukjizat-mukjizat, seorang Nabi dan Rasul ini mukjizatnya ialah unta keluar daripada kerekahan batu. Siapa boleh jawab Nabi apa yang diberikan mukjizat tersebut? Kadang-kadang okey, bagus. Berani. Kat tangan kan? Okey, jawab. Dia tak familiar sangat benda tu kan? Nabi Saleh. Baik, tepuk tangan. Input. Bagus. Nabi Saleh. Silakan ke depan. Nabi Saleh. Bagus ya. Benda ni bukanlah familiar sangat kan? Belah bulan semua tahu. Okey. Tongkat. Nabi Musa semua tahu. Bagus. Alright. Terima kasih, tahniah sama. Tak ada dalam kayu pokok gambar. Dia cukup sorak je dia. Boleh. Baik. Maka alright. So, saya buat kesimpulan untuk hari ni yang kita faham. Di samping ada 3 lagi soalan kuis saya akan bagi sambil-sambil selit Sedia saja apa input-input yang saya sampaikan hari ini. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW juga Allah telah berikan Quran ini sebagai mukjizat. So mukjizat itulah yang disebut sebagai bayinat. Okey, mukjizat. So hari ni macam mana kita nak bagi tahu mukjizat Quran ini sebagai mukjizat? Mukjizatnya ada 2. Okey, mukjizat yang ada pada Nabi yang dipanggil mukjizat hissiyah, mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat hissiyah yang boleh diakses melalui panca indera, belah bulan, cukupkan makanan, apa-apa. Yang kedua, ma'nawiyah, iaitu secara perkara yang tidak nampak di panca indera. Semua ada bentuk-bentuk mukjizat dari bentuk susunan Al-Quran itu sendiri, menjawab tuhmahan itu sendiri. Maka itulah kepelbagaian mukjizat. Alright? So, kategori mukjizat Nabi ada berapa dan sebutkan? Go. Cepat. Masa dah habis. Bangun. Berani ni for one semua ni. Soalan? Kamu tak alert soalan dia? Soalan dia mukjizat ada berapa and then sebutkan mukjizat Nabi. Pembahagian mukjizat Nabi ada berapa and then sebutkan. Sama? Alright. Betul sana? Betul. Bangun. Orang berani dia orang Ya lah kata orang ni tak fokus. Abang tanya lagi soalan tadi apa dia? Sedangkan kita bukan bawa apa lepas sembang kita cakap terus kita tanya kan. Alright. Baik. Jadi oleh kerana Quran juga bertindak sebagai mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana itu hari ini alhamdulillah Quran turun sebanyak berapa lama tempoh Quran turun ada 2 kaedah. Yang pertama dalam Al-Qadar itu Quran diturunkan adalah secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah diturun kepada Nabi secara berperingkat berturut-turut selama berapa lama? Angkat tangan. Quran turun secara berperingkat kepada Nabi. Berapa lama tempohnya? Go, bangun. Berapa lama tempohnya?
Berapa lama Quran itu turun secara berperingkat? Aman. Apa jawapannya? 23 lebih kurang Lebih kurang. Okey, yo, naik. Tahniah, turun kan? Okey. Kamu form apa? Form 2. Monopoli apa hari ni dimonopoli oleh mendengar rendah kebanyakan So satu lagi nanti saya spend untuk perempuan Saya spend untuk perempuan. So lelaki nanti saya jawab adalah. Alright, kita akan bagi pada perempuan. Jadi antara hikmah terbesar kenapa Quran itu turun secara berperingkat. Yang pertama, nak bagi petunjuk mengikut apa isu yang berlaku masa itu. So kalau turun secara sekaligus, semua pening lah nak explore apa benda syariat. And then turun dia ikut peristiwa. Dua peristiwa. Ramadan, maka datang pada tahun kedua hijrah. Zakat, tahun berapa hijrah? 3 hijrah. Umrah dan haji 6-7 hijrah. Begitulah berikutnya. Okey? Jadi, oleh kerana itu juga main point hari ini nak disebut bahawa bila mana Quran itu datang secara berperingkat, ini menggambarkan bahawa Quran itu bersesuaian untuk dirujuk mengikut kapasiti keadaan masalah kita. Jadi antara yang saya nak share apa yang ternyata dalam Quran sebagai tips kemudahan dalam hidup kita. Boleh tidak? Dengar. Ni boleh praktis. Antara ayat Al-Quran yang kita boleh gunakan sebagai sumber kehidupan kita, iaitu hari ini ayat yang ada di dalam juzuk 30. Juzuk 30. Iaitu yang dinamakan sebagai Mu'awwidhatain. Apa dia? Mu'awwidhatain. Elok-elok itu semua boleh jadi soalan. Dipraktiskan bacaannya sebelum tidur. Kita akan baca dia Qul a'udzu birabbil falaq. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Dua itu dibaca sebelum tidur. Kita bagi telunjuk kaki kita. Kemudian dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dalam Qul a'udzu birabbil falaq, dia punya komponen maksud ayat itu kita lindung Allah Subhanahu Wa Taala diberikan perkara yang mana boleh datang sesuatu cubaan, ujian yang tidak nampak. Sihir, kesusahan, kesulitan, stres, tension yang tak nampak. Musuh tu datang tak nampak. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas datang dalam bentuk kawan, dengki, orang belasah kita. Maka itu dia punya tema ayat. Maka praktisnya dibaca sebelum tidur. Dan kemudian selepas baca, tapak tangan yang dibaca tadi itu macam doa, dihembus dan digerak dan diratakan tangan kita ke seluruh badan. Alright? So praktis benda ni, moga-moga Allah lindungi kita dengan semangat kita beramal dengan Al-Quran. Boleh atau tidak? Sebelum tidur. Soalan bagi perempuan, apakah praktis tips yang kita akan baca sebelum kita tidur itu? Apakah dua surah yang digelar antara Qul Huwallahu Ahad dan Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas? Angkat tangan. Apa dia nama di antara gabungan kedua-dua surah tadi? Saya dah sebut dah. Rangkuman kedua-dua surah Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas disebut dengan nama apa? Saya dah sebut tadi. Dua surah tu dimulakan Qul A'udzu. Kemudian dua surah itu dinamakan sebagai apa? Gabungan apa? M. Depan dunia huruf M. Dapat jawab tak? Tak dapat, sorry. Tukar tak lain. Okey, lain-lain. Angkat. M. U. Go, cepat. Ni Kak dah bangun dah. Bangun dah ni. Dia panggil surah apa tu? Wah, Ustaz Ashraf kita berlari. Surah apa?
Muawwidzatain. Tepuk tangan. Akronim kepada dua surah itu. Right? So, okay, Tania. Sama. Okay, jadi selesai sudah apa yang kita sampaikan pagi ini. Semata-mata untuk kita hari ini menggunakan keberkatan hari dan juga bulan Ramadan dengan sebab penurunan Quran dan beberapa resolusi yang perlu kita laksanakan selepas ini. Jangan tinggal Quran, berdamping Quran, praktis sepanjang hidup kita dengan Quran. Itu saja daripada saya. Maaf atas ketelajanan kata, maaf atas kesalahan butir bicara sepanjang penyampaian saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala silap dan salah kami menyusul sebelum mohon ampun dan maaf. Semoga bersyukur di lain hati. Yang pertama, Farah Nur Syakila binti Halim. Bila saya panggil staff, sila naik kata terpetas dan kita akan bergambar. Seterusnya Bapak Fazrul Adam bin Abdullah, Daniel Kausar bin Faidul Adwan, Muhammad Daniel Firdaus bin Kasir Adriana Safia binti Ali, Muhammad Daniel Firdaus bin Abdullah, Nur Zahra Alman bin Azmi, Rose Syakira bin Islam, Farid Syah bin Seterusnya dijemput Puan Jamalia binti Khalid untuk menyampaikan sumbangan kepada PIBG. Dijemput Puan Hajah Susilawati binti Muhammadin untuk menerima sumbangan. Silakan. Di sebelah atas, pastikan anda mau pulang pada hari ini. Perpisahan untuk semua di lain masa bersama lagi. Majlis kita sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada semua hadirin dan hadirat yang telah hadir pada pagi ini.